Okey, so kita cuba tengok 2011 soalan 5. Okey, biasanya soalan 5 dia adalah soalan tentang perbandingan, compare. Okey, compare. Dan anda kena memerhatikan gambar-gambar dan cuba cari apa perbezaan. Okey, kalau untuk pelajar saya, mungkin anda pernah buat soalan ni sebab soalan ni pernah keluar dalam soalan peperiksaan pertengahan tahun. Okey, so soalan 2011 soalan 5, pelajar 5.1 dan 5.2 menunjukkan udara yang terperangkap dalam dua kelalang, okey, dua kelalang yang serupa yang dipanaskan dengan kuantiti haba yang berbeza. Okey, untuk soalan macam ini, anda cuba carikan apa yang sama dan apa yang beza. Okey, so kita nampak di sini kuantiti haba dia beza. Okey, that means dia punya dapur sini, stove dia punya api pun beza juga. Kedua-dua dapur ditutup selepas 10 minit. Okay, ini bermaksud masa untuk pemanasan adalah sama. Okay, masa pemanasan adalah sama. Dalam soalan fizik, anda kena cuba bandingkan kalau ada gambar, cuba tengok manakah satu yang sama. Okay, kalau boleh tuliskan atau highlight. Masa adalah sama. Yang tak sama adalah haba. Okay, di sini kita nampak untuk gambar 5.1, dia punya haba di tengah-tengah. Dia punya bacaan untuk haba gambar darjah 5.2 maksimum. Okey. Dan di sini kita boleh nampak juga dari segi termometer dia punya suhu. Okey, suhu termometer darjah 5.2 dia lebih tinggi kan? Dia lebih tinggi daripada 5.1. Dan untuk bacaan tolok Borden, kalau tahun depan kita akan belajar tekanan ya. Okey, tolok Borden adalah satu alat untuk mengukur tekanan. Okey, dia macam kalau kita pergi pam tayar. Pam tayar kita akan nampak dia punya bacaan kan. Okey, bacaan. So dia punya bacaan adalah dalam diukur dengan tolok Borden. So di sini kita nampak tolok Borden dia punya bacaan gambar darjah 5.2 lebih tinggi. Okey. So soalan A, nyatakan kuantiti fizik yang diukur oleh tolok Borden. Okey, so jawapan adalah tekanan. Okey. Measuring pressure, pressure, tekanan. Okey. Lepas tu soalan B memang senang sebab kalau you ada mata, you tengok baik-baik, you boleh jawab. So bandingkan bacaan kedua-dua tolok Borden itu. Okey, saya nampak ada mesej. Ada orang hantar mesej ke? Tak ada kan? Okey. Uh, okay. So ya, kuantiti fizik ya. Kuantiti fizik maksudnya apa yang kita ukur. Contohnya kalau kita ada pembaris. Pembaris boleh mengukur apa? Mengukur panjang. Betul tak? So panjang itu adalah kuantiti fizik. Okay, what kind of quantity we can measure? Okay, so itu adalah panjang. Kalau contoh lain, termometer. Termometer kita guna termometer ukur apa? Kita guna untuk ukur suhu. So suhu adalah kuantiti fizik. Bab 1 kuantiti fizik maksudnya apa yang boleh diukur. Okay, apa yang boleh diukur itu kuantiti fizik. Selalu pelajar keliru dengan kuantiti fizik dengan unit. Okay, contohnya saya tulis M sama dengan 50 kg. M ini adalah mass jisim. Okay, mass jisim. So mass is a physical quantity. Dia adalah kuantiti fizik. Apa yang kita boleh ukur. Okay. Tetapi kg ini adalah unit. Okay. Kita ukur dalam sebutan apa? Okay. Dalam skala apa? Kita ukur dalam kg. Ke gram ke atau sebagainya. Itu unit. Okay. So jangan keliru. Kuantiti fizik maksudnya apa yang boleh kita ukur. Okay. Okay, kemudian kita tengok bandingkan bacaan kedua-dua tolok Borden. Tadi kita nampakkan tolok Borden gambar darjah 5.2 dia lebih tinggi. Okay, lebih tinggi. So bacaan tolok Borden darjah 5.2 lebih tinggi. Tinggi daripada
Raja 5.1. Okay, 5.1. Okay, kemudian kita bandingkan bacaan termometer, sama juga kita nampak termometer Raja 5.2 lebih tinggi kan. Bacaan termometer Raja 5.2 lebih tinggi daripada Raja 5.1. Okay. Lepas tu, apakah hubungan? Okay, hubungan maksudnya kita cuba carikan sebab dan akibat. Okay, sebab dan akibat. Okay. So, antara haba dengan suhu. Yang manakah sebab? Yang manakah akibat? Apa yang kita ubah, apa MV adalah haba. Bila kita tambah haba, suhu baru akan bertambah. Bukannya kita tambah suhu, haba akan bertambah. Okay, jangan keliru. Sebab adalah haba. Okay, this is the reason. Okay, and then the effect is the temperature. Okay, macam kalau saya kata, saya selalu bagi contoh. Kalau hujan, lantai basah. Sebab hujan. Okay, lantai basah itu kesan. Saya tak boleh cakap sebab lantai basah, oleh itu hujan. Tak boleh. Mungkin walaupun lantai basah, tapi mungkin orang tumpah air. Mungkin ada orang kencing dan sebagainya kan. So, kita tak boleh terbalikkan sebab akibat. Okay, so di sini, you boleh jawab semakin ataupun jika maka pun boleh. Okay, semakin tinggi haba, semakin tinggi suhu. Okay, semakin tinggi haba, semakin tinggi suhu. Okay, atau jika haba semakin bertambah, maka suhu semakin bertambah. Pun boleh. Okay. Okay, seterusnya kita tengok soalan 4. Nyatakan hubungan antara tekanan udara dan dalam kelalang dengan suhu. So, you tahu hukum ini adalah hukum apa? Masih ingat tak? Kita ada 3 jenis hukum gas kan? Okay. Kita ada kita ada BPB, CVT, okay, PT. Okay, kalau you tak faham, hukum gas yang pertama adalah hukum Boyle. Kalau hukum Boyle, lelaki, you kena pakai bulletproof vest. Okay, untuk melindungi you punya orang sayang. Okay, so P adalah pressure dengan volume. Okay, pressure dengan volume. Okay, kemudian C, Charles. Okay, Charles dia sangat kurus. Charles is very thin. Okay, very thin, sangat kurus. So, kita ada volume dan juga temperature. Okay, temperature. Okay. And then PT, okay, yang hukum last adalah kalau ikut silibus lama adalah hukum tekanan lah, hukum pressure. Tapi untuk silibus KSSM kita ada nama baru, hukum K-Lazek. Okay. So, kita mesti ada tekanan dan juga suhu, temperature. Okay, temperature. Okay, so kita tahulah kalau untuk hukum Boyle, semakin tinggi tekanan, semakin rendah isi padu. Okay, ini berkadar songsang. Berkadar songsang. Kalau untuk hukum Charles, berkadar terus. Suhu bertambah, isi padu pun bertambah. Kalau untuk hukum K-Lazek, suhu bertambah, tekanan pun bertambah. Jadi, kita boleh tulis, okay, tekanan udara berkadar terus dengan suhu. Okay, berkadar terus dengan suhu. Ataupun kalau kita nak tulis berkadar terus, kita nak tulis semakin tinggi suhu, semakin tinggi tekanan pun boleh. Okay, semakin tinggi tekanan pun boleh.
Okey. Okay, next. Berdasarkan teori kinetik, terangkan sebab bagi jawapan 5B4. Kenapa? Kenapa bila suhu tinggi, tekanan akan tinggi? Okay. So di sini ya, kalau kita ada teori kinetik, saya nak you buat catatan. Kalau kita ada tekanan, okay, tekanan dia mesti berkaitan dengan kadar pelanggaran. Okay, kadar pelanggaran. Okay, kadar pelanggaran antara molekul-molekul dengan dinding bekas. Okay, so it's like imagine kalau dalam satu container, so di dalam container ada banyak apa? Banyak udara. Okay, so kalau you langgar dengan semakin kerap, maka banyak apa? Banyak daya kan? Banyak daya kepada satu permukaan. Jadi tekanan pun banyak. Okay, so tekanan mesti ada keyword kadar pelanggaran. Okay, kadar pelanggaran. Jadi kalau kita ada tentang suhu, okay, suhu you kena sebut tentang tenaga kinetik. Okay, tenaga kinetik. Okay, tenaga kinetik. Kalau sebut tentang isi padu, okay, itu adalah tentang ruang. Okay, ruang. So bila you dah jawab soalan teori kinetik, mesti ada keyword-keyword ini. Okay, so jawapan dia, okay, jawapan dia saya tulis dan saya type ya. Okay. So, mula-mula kita tengok suhu dulu. Okay, kalau suhu bertambah, sebab apa? Sebab haba kan? Okay. So, apabila haba semakin banyak, so suhu bertambah, maka tenaga kinetik molekul bertambah. Okay, bertambah. Okay, itu yang pertama. So, bila mereka tenaga kinetik bertambah, so ini bermaksud mereka bergerak dengan sangat cepat. Okay. So, molekul bergerak dengan lebih cepat dan kadar pelanggaran antara molekul dengan dan dengan dinding bekas bertambah. Okay, sekejap saya okay, kalau 2 markah you jawab sajalah, you tulis 2 point. Okay, 1 point untuk haba, 1 point untuk tekanan. Okay. Ya. Okay. Okay, ataupun you nak screenshot pun boleh. Atau nanti saya upload dekat YouTube, you boleh tengok semula pun boleh. Sebab ini dia macam satu rakaman kelas. Jadi kita boleh selalu tengok semula. Tengok balik. Okay, so jangan risau, saya akan share jawapan nantilah. Okay. So yang penting dalam kelas ini cuba faham dulu. Okay, cuba faham. Sebab kenapa saya nak buat kelas ini? Saya buat kelas ini sebab saya nak terangkan supaya you faham. Dan kalau you ada soalan boleh tanya. Okay. Kalau saya nak bagi jawapan saja, saya terus share saja. Share saja jawapan, saya tak payah buat kelas online, saya tak payah terangkan. Kan? Okay. Alright. Kita pergi kepada soalan next. So soalan next dia tanya apakah hukum ini? So basically ini adalah hukum G Z lah. Okay, hukum G Z. Okay, ya inilah hukum G Z ya. Okay, hukum G Z. Okay, hukum tekanan itu jawapan lama, jawapan silibus lama. Sebab dalam buku teks anda dah tukar hukum G Z. Jadi kita ikut saja buku teks. Okay. Okay, so hukum G Z lah. Okay.
Okay, next kita pergi kepada soalan 2012. Okay, di sini kita ada dua gambar, model A dengan model B. Model A permukaan berkilat, model B permukaannya gelap. Model A muatan haba tentu tinggi, model B muatan haba tentu rendah. Okay, so muatan haba tentu Q sama dengan MC theta, kan? Okay, Q adalah haba, M adalah jisim, C adalah muatan haba tentu, dan theta adalah perbezaan suhu, bukan suhu saja, perbezaan suhu. Okay, perbezaan suhu. So di sini kalau kita nak tuliskan formula, C adalah sama dengan Q per M theta. Okay. So apakah maksud muatan haba tentu? Okay. Di sini saya dah ulang banyak kali lah kalau pelajar selalu ikut kelas saya. Okay. Q adalah tenaga haba. Okay, tenaga haba. Okay. So tenaga haba ini nak buat apa? Naikkan suhu. Naikkan suhu 1 darjah Celsius. Kita tengok perkataan ataupun simbol per ini. Okay. Per ini maksudnya 1. Per kan. So untuk 1 darjah Celsius dan untuk 1 kg. So jawapan jumlah tenaga haba yang diperlukan. Okay. Jumlah tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg jisim sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, 1 darjah Celsius. Jumlah tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg jisim sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, ataupun 1 Kelvin pun boleh, 1 K pun boleh. Okey, kemudian kita tengok soalan B. Berdasarkan maklumat dalam darjah 8, nyatakan ciri-ciri kuali yang sesuai digunakan untuk memasak. Okey, berikan satu sebab. So, untuk jenis permukaan kita harus pilih jenis permukaan yang macam mana, yang berkilat ke gelap. Biasanya tengok you punya kuali, kita sepatutnya pilih yang gelap kan. Kenapa nak pilih yang gelap? Sebab kita tahu warna gelap, warna hitam, dia akan serap haba dengan lebih baik. Okey, menyerap haba dengan lebih baik. Haba dengan lebih baik. Okey. Menyerap haba dengan lebih baik. Okay, so kalau you pakai warna hitam, baju warna hitam, so you akan rasa panas sikit. Okay. You punya rambut hitam, so you akan panas sikit. So better macam mana you botak saja. Betul lah. Okay. Okay, lepas tu muatan haba tentu. Kita nak muatan haba tentu yang tinggi ke rendah. Tadi berdasarkan definisi kita yang rendah, yes. Okay, muatan haba tentu yang rendah. Okay, tadi kita tengok definisi tenaga haba untuk naikkan 1 darjah Celsius kan. So kita nak haba semakin sedikit, nak senang untuk naikkan suhu kan. So kita nak yang rendah. Okey, kita nak yang rendah. Okey, kenapa? Supaya cepat dipanaskan. Okey, cepat dipanaskan. Okey. Jadi berdasarkan jawapan di 8B, tentukan model kuali dalam darjah 8 yang dapat menyerap haba dengan berkesan. Beri sebab untuk pilihan anda. So manakah satu lebih baik? Yang model A ke B? So jawapan adalah model B. Okay. So ini satu markah. Satu markah ya. You buat pilihan. Kemudian kenapa? Okay. Kenapa sebab? So you ulang balik sahaja. Okay. Kerana model B dia ada apa?
Okey, mempunyai permukaan gelap, permukaan gelap, gelap, okey, dan muatan haba tentu rendah. Okey, itu sahaja. Okey, ulang balik ciri-ciri dia. Okey, so uh, sambung kita tengok soalan D. Okey, soalan D. Sebuah celik mengandungi 0.5 kg, purata haba yang diserap oleh air adalah 16 joules per saat dalam masa 25 minit. Okey, hitung jumlah haba yang diserap oleh air. Okey, so di sini kita tengok kita tahu formula Q sama dengan MC kita kan. Okey, kita nak carikan Q, jumlah haba. So, di sini dia kata, okey, 16 joule per saat. Itu sebenarnya adalah apa? Dia sebenarnya adalah power. Okey, power. Ini adalah kuasa sebenarnya. Okey. So, kalau kita nak carikan haba, okey, di sini kita nampak 25 minit kan? Okey. So, 1 saat 16 joule. So, 25 minit berapa joule? Itu adalah soalan nak tanya. Okey. So, 16 darab 25 darab 60 saat. Okey. So jawapan adalah 24,000 joule. Okey, 24,000 joule. Boleh ya? 1 saat 16 joule. So lepas 25 minit berapa joule? Itu soalan dia. Okey. Okey, kemudian soalan 2 dia tanya kenaikan suhu berapa suhu yang dia naik. Kita nak cari theta. Okey, theta. Okey, soalan 2 saya tulis kat sini ya. Okey, ini soalan 1, soalan 2. So, Q sama dengan MC theta. Okey, Q sama MC theta. Dan Q di sini 24,000 sama dengan G-SIM adalah 0.5. Dan muatan haba tentu air di sini dia bagi 4,200. Okey. So berapa theta? So theta you tekan kalkulator sama dengan 11.43 darjah Celsius. Okey. 11.43 darjah Celsius. Okey. Okey, boleh? Okey, next. Okey, kita tengok soalan 2013, soalan 1. Okey, soalan 1. Pelajar 1 menunjukkan sebuah termometer digunakan untuk mengukur suhu air panas. Okey. Namakan satu jenis cecair yang digunakan dalam termometer. Okey. So jawapan mercury lah. Okey, biasa kita guna mercury. Okey. Kenapa kita pakai mercury? Okey, banyak sebab sebenarnya. Okey, sebab mercury dia uh, dia adalah konduktor haba yang baik. Konduktor haba yang baik. Okey, konduktor haba yang baik ya. Yang baik. Okey, lagi banyak sebab lah. Dia tidak lekat pada dinding. Pada dinding. Lagi. Okey. Dia mengembang dan mengecut secara seragam. Mengecut secara seragam. Secara seragam. Okey, lagi dia adalah tidak bersinar. Jadi ada warna.
warna dia legap. Okay, dan mudah dilihat. Okay, mudah dilihat. Okay. So ini adalah sebab-sebab lah untuk termometer. Okay. Okay, so lengkapkan ayat berikut dengan menandakan jawapan yang betul. Suhu akhir diambil apabila cecair dalam termometer mula mengembang ke berhenti mengembang. Okay, jawapan berhenti. Sebab kita, walaupun kita dah stop, contoh kita nak start 5 minit kan. Walaupun jam randik sudah stop, tetapi kita kena tahu dia punya pemindahan haba masih ambil masa dah. Okay. Dia bukan macam contoh. Kalau you start stopwatch kan, you start jam randik, takkanlah you start 1 saat dia mesti naik suhu tak. Dia mesti ambil masa. So kita kena tunggu dia sampai mengembang dan berhenti. So maksimum suhu yang dapat dicapai itu adalah suhu yang kita perlu ambil. Okay. Kita bukanlah stop, lepas tu kita biar kita tolong baca tak. Okay. Namakan prinsip-prinsip yang terlibat. So jawapan keseimbangan terma. Okay, keseimbangan terma. Okay, masih ingatlah keseimbangan terma ada 3 ciri-ciri ya. Pertama, paling senang suhu akhir adalah sama. Okay, suhu akhir adalah sama. Kedua, pemindahan haba bersih adalah sifar. Okey. Maksudnya kalau kita ada 2 objek A dengan B, A bagi B 200 joule. B bagi A pun 200 joule. Okey. Tapi tambah tolak kosong. Okey. Ya, so yang ketiga pemindahan haba adalah sama. Okey, adalah sama. Okey, pemindahan haba adalah 2 objek adalah sama. Okay, alright. Next, 2014 tak ada, 2015. Okay, Raja 4 menunjukkan ketolan ais sedang dipanaskan oleh pemanas rendam 600 watt selama 60 saat. Ketolan ais yang melebur dikumpul dalam sebuah bika. Okay, so kita nampak di sini ada power supply, lepas tu sambung kepada pemanas rendam. So di sini daripada tenaga elektrik kepada tenaga haba. So, haba akan melebur ketolan ais menjadi air. Okey. Lepas tu, haba pendam tentu pelakuran adalah 3.3 dalam 10 kuasa 5 joule per kg. Okey. So, untuk haba pendam tentu, haba pendam tentu adalah seperti apa? Okey, seperti apa? Seperti satu couple, mereka pegang tangan. Pegang tangan, dan bila anda bagi api, batu api kepada mereka, akhirnya ikatan ini akan putus. Bonding akan putus. So dia punya status daripada married pergi kepada apa? Pergi kepada divorce. Divorce ataupun single, kan? So mereka punya keadaan fizikal, status. Keyword status dia. Dia punya status akan berubah. Keadaan fizikal berubah. So, Q sama dengan ML, L sama dengan Q per M. Jadi, ini adalah tenaga haba yang diperlukan untuk apa? Tenaga haba yang diperlukan untuk So, di sini kita ada 2 jenis lah, pelakuran dan penguapan. So, untuk pelakuran, untuk ubah apa? Mengubah 1 kg jisim
dari pekerja kepada cecair. Okey, kepada cecair. Okey, kepada cecair. Okey, mengubah keadaan fizikal. Okey. Kalau penguapan dari cecair kepada gas lah. Okey. Di sini tambahlah atau sebaliknya. Okey, atau sebaliknya. Okey, atau sebaliknya. Okey. Okey, kenapa suhu tidak berubah apabila ketulan ais berubah menjadi cecair? Kita ada bagi haba, kita tengah panaskan. Tetapi kenapa suhu tidak berubah? Okey. Apa yang berubah adalah keadaan fizikal kan. So di sini seperti yang saya katakan, ikatan, okey, ikatan atau daya tarikan antara molekul diatasi. Okey. Tenaga haba sini berapa markah ya? Okey, 2 markah kan. Kita cuba tulis 2 point. Okey. So, tenaga haba yang diserap, okay, yang diserap untuk mengatasi daya tarikan antara molekul. Okay, daya tarikan antara molekul. Okay, antara molekul. Okay. Dan tenaga haba juga digunakan untuk apa? Okay. Digunakan untuk memecahkan struktur ataupun susunan zarah-zarah. Okay. Struktur atau uh, susunan zarah-zarah. Okey, susunan zarah molekul lah, molekul. Okey, dalam fizik kita tak berapa spesifik molekul ke zarah-zarah. Okey, dalam kimia memang adalah, tapi dalam fizik dalam pening sangat kita tulis molekul zarah-zarah tak apalah. Okey. Okey. So ingat kalau tenaga kinetik, tenaga kinetik tidak berubah ya. Okey. Tenaga kinetik mesti berkaitan dengan suhu. Okey, tenaga kinetik tidak berubah. Okey, next. Soalan pengiraan ketong tenaga yang diserap oleh ketulan ais. Okey. So di sini kita nampak kita nak carikan tenaga haba kan. Okey. So PT sama dengan MC theta adalah formula yang you harus tahu. Okey. So tenaga haba Q sama dengan PT di mana P adalah 600 watt darab 60 saat. So kita dapat 36,000 joule. Iaitu 36,000 joule. Okey, kemudian soalan tanya kita selepas 1 minit berapa jisim air yang telah dikumpul. Berapa ais tukar menjadi air ya. So PT sama dengan MC theta. Okey, tadi yang ini C1 C1 yang ini C2 C2. So 36,000 sama dengan M darab so di sini kita tahu C theta memang tak berkaitan kan sebab dia adalah perubahan keadaan fizikal.
So another formula ml. Okay, Q sama dengan ml. Okay, Q sama dengan ml, di mana L adalah haba pendam tentu. Okay, ml. Okay, so haba pendam tentu di sini 3.3 darab 10 kuasa 5. So M sama dengan 0.1091 kg lah. Okay, 0.1091 kg. Okay, bezakannya, you tahu kena bezakan bila nak pakai ml, bila nak pakai MC theta. Kalau Q sama dengan MC theta adalah kalau you tengok ada perubahan suhu. Okay, ada perubahan suhu. Kalau Q sama dengan ml, dia ada perubahan keadaan fizikal. Okay, keadaan fizikal. Selalu soalan dia ada dua-dua. Okay, contohlah, contoh kita ada ais negatif 5 darjah Celsius kepada air uh, 0 darjah Celsius. So di sini kita tahu ais negatif 5 mesti tukar kepada ais 0 darjah Celsius dulu. Baru air 0 darjah Celsius. Setiap kali perubahan hanya satu benda ubah saja. Tak boleh ubah dua-dua. Okay. Banyak soalan keluar dalam soalan objektif. Okay, tentang soalan macam inilah. Okay. Okay, boleh ya. Okay, next kita pergi soalan 2000. Saya rasa 2016 tak ada. Okay, 2016 tak ada. 2017 soalan 1. Raja menunjukkan graf tekanan melawan suhu bagi suatu gas yang bersisi tetap pada isi padu malam. Okay, so you tahu sini adalah hukum apa? Hukum K lah Z lah. Sebab ada P, ada T. Okay, ada P dengan T. Lengkapkan ayat dengan menandakan betul dalam kotak. So suhu adalah apa? Okay, suhu adalah darjah kepanasan. Okay, berapa panas, berapa sejuk itu adalah suhu. Yang tenaga itu adalah haba. Okay, haba adalah sebentuk tenaga. So berdasarkan raja ini, apa yang berlaku kepada tekanan apabila suhu berkurang? Okay, so you tengok kalau suhu berkurang, suhu pergi ke kiri, so tekanan pun akan turun. Okay, so jawapan berkurang. Okay, berkurang. Okay, berkurang. Okay, berkurang. Atau you nak tulis berkurang secara linear pun boleh. Okay, berkurang. Okay, next. Namakan suhu pada titik X. Okay. So X ini berapa you tahu tak? 300. Bukan. Bukan. 0 Kelvin sama dengan berapa darjah Celsius? Okay. Yang ini adalah apa? Bila suhu sama dengan 0 Kelvin, lepas tu kita punya kita punya tekanan pun 0 Pascal. Okay, so 0 Kelvin ini berapa darjah Celsius? You tahu tak? Negatif 273.15. Okay, masih ingat perkataan suhu mutlak, absolute temperature. Okay. So yang 0 Kelvin ni maksudnya molekul udara gas ni hampir tidak bergerak langsung. Okay. Mereka statik. Okay. Dan mereka tak ada isi padu, tak ada tekanan. Okay, so negatif 273.15. Kalau you tak ingat 0.15 pun tak apa. You tulis negatif 273 sudah cukup. Okay, tetapi jangan lupa tuliskan darjah Celsius. Okay.
So, apa yang berlaku kepada gerakan molekul gas ini? So, masa itu, gas ini tidak bergerak. Okay, molekul gas tidak bergerak. Sebab mereka tak ada tenaga kinetik. Okay, mereka tak ada tenaga kinetik. So, mereka tidak bergerak. Okay, atau you nak tulis pegun pun boleh. Pegun pun boleh. Okay. Okay, lepas tu kita ada dua lagi soalan kan, 2018 dan 2019. Okay, kita cepat sikit lah. Raja 4 menunjukkan botol susu bayi diisi dengan 0.05 kg air panas. Okay. Air panas dalam botol itu kemudian ia dicampurkan dengan 0.3 kg air sejuk bagi membancuh susu untuk bayi. Okay. Suhu air panas dan air sejuk dipaparkan pada dispenser. Dispenser air itu, pemuatan haba tertentu air adalah 4,200 joule per kg per darjah Celsius. Okay, soalan yang sama, apakah maksud muatan haba tertentu? Saya dah lupa, anda boleh jawabkan. Okay. Dia adalah tenaga haba yang digunakan untuk menaikkan suhu 1 kg jisim bagi 1 darjah Celsius. Okay. Okay, boleh ya. So, saya tak akan ulang di sini ya. Sebab kita tak buat muatan haba tertentu. Kemudian, hitung suhu akhir campuran air itu. Okay, di sini agak susah sikit lah. Kita nak carikan suhu akhir. Okay, so di sini kita nampak yang panas adalah okay, air panas 0.3, kita cuba asingkan ya. Okay, kita cuba asingkan. Okay, so yang air panas, okay, so air panas ini, okay, dia adalah 0.05 kg. Okay, 0.05 kg, dia punya suhu adalah 90 darjah Celsius. Okay, 90 darjah Celsius. Kemudian campur dengan air sejuk. Okay, air sejuk ini, dia punya suhu adalah 30 darjah Celsius dan 0.3 kg. Okay, dua-dua guna air kan, 4,200. So di sini apa yang berlaku kepada air panas adalah bila dia campur, bila kita campurkan, kita mula-mula akan dapat macam ini tau. Okay. Kita akan dapat like this lah. Okay, something like this. Okay. Bayangkan kita ada dua lapisan yang berbeza. Tapi of course air panas akan pergi ke atas, air sejuk akan pergi ke bawah dan mereka akan campur. Okay. So apa yang berlaku adalah air panas akan hilang tenaga haba. Okay. Dia akan hilang tenaga haba kepada air sejuk. Okay. So berapa tenaga haba yang dihilangkan oleh air panas sama dengan berapa tenaga haba yang diterima oleh air sejuk. Okay, saya ulang. Berapa tenaga haba, how much heat energy lost to the cold water is the same as how much heat energy is received. Okay, is received by the cold water from the heat water. Okay, so apa yang kita nak buat adalah kita nak tulis persamaan macam ini. Okay, Q hilang negatif sama dengan Q terima. Okay, Q hilang negatif sama dengan Q terima. Okay, so negatif kita tahu Q sama dengan MC theta. So M untuk yang tenaga yang hilang adalah air panas. So 0.05 darab C adalah 4,200 darab. Okay, untuk theta sini, theta adalah suhu akhir tolak suhu awal. Suhu awal adalah berapa? 90 kan? 90. Okay, sama dengan untuk Q terima M
sejuk 0.3 darab 4200 darab kita F tolak suhu awal adalah 30. Okey, nampak tak? Kita ada persamaan seperti ini. Nah, kita boleh potongkan 4200 sebab kedua-dua adalah air. Okey, dua-dua ada air. So, negatif 0.05 kita F tambah 4.5 sama dengan 0.3 kita F tolak 9. Tolak. Okey, kita buat darab sajalah. Kemudian 4.5 tambah 9 sama dengan 0.3 theta F tambah 0.05 theta F. So, 13.5 sama dengan 0.35 theta F. So, theta F sama dengan 13.5 bahagi 0.35. Okay, sama dengan berapa? Ada jawapan tak? Um, 38.57 darjah Celsius. Okey, itu adalah jawapannya. Okey, 38.57 darjah Celsius. Ini adalah suhu akhir. Okey, suhu akhir mereka. Okey, boleh screenshot ataupun nanti tengok balik video supaya anda faham apa maksud yang ini. Okey. Okay, next. Susu itu diberikan kepada seorang bayi yang meminum separuh daripadanya. Apakah yang akan berlaku kepada suhu baki susu di dalam botol selepas beberapa jam? Berikan satu sebab. So kita tahu suhu ini akan menurunkan, okay? Akan menjadi sejuk kan. So suhu baki akan menurun. Okey, akan menurun. Okey, kenapa? Kerana tenaga haba dihilangkan ke mana? Persekitaran. Tenaga haba dihilangkan ke persekitaran. Okey, dan mencapai suhu yang sama dengan persekitaran. Mencapai, kita tulis keseimbangan terma. Keseimbangan terma dengan persekitaran, suhu persekitaran. Okey. Jadi cadangkan satu cara untuk membolehkan suhu susu jadi panas. So biasa kita akan letak di mana? Di dalam termos lah. Okey. Simpan susu di dalam termos. Dalam gelalang termos. Okey, kenapa? Sebab termos dia boleh menghalang kehilangan haba melalui kondaksi. Okey, okay, kerana termos menghalang kehilangan, saya scroll down. Okay. Kehilangan haba melalui, okey, ada banyak cara kita pindahkan haba kan. Kondaksi, okey, perolakan ataupun sinaran. Okey, sinaran. Ni form 2 size form 2.
Okay, simpan susu di dalam termos. Termos menghalang kehilangan haba melalui kondaksi, perolahan dan sinaran. Okay, so ini adalah soalan 2018. Okay, dan last sekali 2019, soalan 7. Okay, Raja menunjukkan satu ketolak ais diletakkan di dalam sebuah bekas yang ditutup dengan sekeping kertas ya. Selepas beberapa minit didapati ketolan ais tersebut telah bertukar kepada air. So, apakah nama proses apabila ais menjadi air? Okay, jawapan peleboran. Okay, peleboran. Okay, peleboran. Suhu tidak meningkat semasa proses yang dinyatakan di 7A. Berikan satu sebab mengapa suhu tidak meningkat. Tadi kita dah bincangkan. Okay. Haba digunakan untuk apa? Okay, haba digunakan untuk mengatasi daya tarikan. Okay, haba digunakan untuk mengatasi daya tarikan molekul. Okay, daya tarikan molekul. Okay, mengatasi daya tarikan molekul. Okay, okay next. Okay, haba diserap untuk menukar ketolak ais kepada air adalah 3,360 joule. Hitung zising air yang bertukar kepada air. Okay, so kita cuba baca balik di sini. Okay, sini tak bagi apa-apa info. Okay, apa yang kita ada adalah Q sama dengan Q sama dengan ml. Okay, so 3,360 sama dengan M darab 3.36 darab 10/5. Okay, so M sama dengan 0.01 K, betul kg kan? 0.01 kg. Okay, 0.01 kg. Okay. Bekas yang digunakan dalam darjah 7 menyebabkan ketolak ais bertukar dengan air dengan lebih cepat. Sedangkan satu pembasuhan yang boleh dilakukan untuk mengelakkan ketolak ais itu bertukar kepada air dengan cepat berdasarkan aspek-aspek berikut. So, buatan haba tentu bekas tersebut, kita nak kontainer yang apa? Kita nak kontainer uh, yang penebat haba. Okay? Penebat haba tidak serah haba dengan sangat cepat. Okay? So, tinggi. Okay, tinggi. So, kenapa? Supaya tidak menyerap haba dengan cepat. Okay, tidak menyerap haba dengan cepat. Okey, kedua, bahan penutup bekas. Okey, patut letak apa? Bahan penutup bekas. Okey, biasa kita letak penebat juga. Okey, contoh kita boleh letak letak uh, letak apa ni? Saya pun dah lupa. Sekejap. Okey, so di sini okey, tadi kita dah bincang muatan haba tentu bagi bekas mesti tinggi supaya suhu tidak bertambah dengan mudah lah, ataupun tidak serap haba dengan cepat. Okey, so untuk jawapan penutup dia tak sebut pakai apa. Dia cuma secara umum dia kata penebat dengan permukaan berkilat. Okey, penebat dengan permukaan berkilat. That means dia tak bagi tahu you kena pakai bahan ini jenis apa ke kaca ke tak. Okey. Ditulis sahaja penebat dengan permukaan berkilat.
untuk mengurangkan penyerapan haba. Okey, untuk mengurangkan penyerapan haba. Okey, lepas tu design yang lain, design tambahan, kita bungkuskan bekas dengan kain bulu. Okey, kain bulu yang tebal supaya dapat mencegah dinding bekas daripada menyerap haba. Okay, kita balut dengan kain supaya kita elakkan haba masuk dengan lebih cepat, okay, lebih senang. Okay, so itu sahaja untuk bahagian A soalan bab 4 haba daripada 2011 hingga 2019.